Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita akan mulakan PDPR kita pada minggu ini. Rupa-rupanya ini PDPR kita sebelum kita cuti. Rupanya minggu depan kita dah cuti. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan satu lagi penyelesaian masalah harian dalam tajuk matematik. Penyelesaian masalah harian ini meliputi semua tajuk yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi untuk naik cuti nanti kita akan mulakan dengan tajuk ruang. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada buku teks muka surat 131 dan 132. Cuba tengok betul ke tidak soalan dia. Kita akan cuba jawab soalan Mahir Miller yang biasanya kita tinggalkan ni tak jawab. Tapi kita berpeluang untuk jawab apa? Soalan ini. Soalan dia memang menggunakan kemahiran fikir awak yang kata level yang lebih lagi lah. Jadi selamat datang kepada Betul boleh bersedia. Cuma soalan-soalan ini tak masuk tajuk daripada ruang dan ke belakang. Ruang koordinat itu dia tak masuk. Dia masuk ke sini kalau perhatikan, nampak kecil sangat tak soalan ni? Okey macam ni? Kabur Okey, cikgu besarkan lagi. Boleh nampak? Boleh. Okey, boleh. Jadi kita akan cubakan soalan, selesaikan soalan-soalan penyelesaian masalah macam ni. Okay, jadi awak kena ada tumpuan, awak kena ada fokus, ingat jangan salin sahaja, awak kena tahu apa yang saya terangkan. Sebab latihan yang saya tengok sebelum ni walaupun saya bagi nota lengkap, tapi saya perhatikan dia salin bulat-bulat. Apa yang saya perhatikan macam ni tau. Okey, tengok Dia punya salin dia, contohnya macam 100%. Okey. Katakan 2,000 lah. 2,000. Dia suruh cari 6% lah saya kata kan. Okey. Lepas tu 10% sama dengan 200. Lepas tu 1% sama dengan RM20 kan. Okey. Jadi dia salin bulat-bulat macam mana tau? Okey. 1%. Okey. Lepas tu dia darab 6. Sebenarnya 6% kan? Okey, 6%. Lepas tu dia punya anak panah ni. Okey. Dia tulis sebelah ni 20 ni dekat bawah. Darab 6. Nampak tak sekata? Tak setara. Padahal cikgu ajar macam mana? 1% darab 6, okey, 6% ni kan. Dia setara. Maksudnya 1% ni sebelah dia 6 RM20. Okey, RM20 darab 6. Nampak? Ni setara. Tapi yang kira bulat-bulat ni nampak. Kita tak tahu. Jadi walaupun dia tak Google Meet sama-sama dengan kita, tapi sepatutnya inisiatif lain, mereka sepatutnya tengok video yang cikgu bagi. Apa yang saya terangkan pada awak sekarang ni pun sebenarnya saya akan bagi dekat channel Telegram. Jadi sebenarnya diorang kena tengok juga lah kan. Bukan dia tengok nota lengkap salin dia macam tu. Jadi apa proses belajar kat situ kan. Tapi itulah kehendak yang kawan-kawan awak mahu. Jadi cikgu tak dapat nak apa-apa lah. Ibarat kita ambil daripada maksud daripada sepotong ayat Quran salah cikgu kalau salah tolong betulkan. Iaitu Allah tak akan mengubah nasib kamu ataupun diri kamu melainkan diri kamu sendiri. Betul?
Jadi saya harapkan kawan-kawan awak yang ada masalah ni dapat berubah lah. Ni contoh macam dalam kita buat Google Meet ni pun berapa orang saja yang yang memberi respon tak faham cikgu macam mana lebih-lebih lagi sekarang semua tutup kamera tapi tak tahu ada belakang kamera ke tidak. Itu cikgu tak tahu. Jadi satu cikgu nak ingatkan, jangan biasakan buat benda yang tak betul. Sebab awak dah membiasakan buat benda yang tak betul, itu yang nanti makin tak betul. Itu dia cikgu ingatkan. Baik, kita akan teruskan kita punya DPR. Kita ada berapa soalan hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi soalan dengan 9, 10 ni saya rasa tak lah. Saya tak bagi sebab aras dia sangat tinggi. Saya cuba nak bagi soalan ni dekat Facebook nanti. Saya nak tengok level awak ni level darjah 6 ni dalam buku teks tahun 6 nak selesaikan soalan ni. Tapi dia punya aras dia memang tinggi. Baik, kita bagi kepada soalan yang nombor 1 A ni sampai H. Kita akan jawab A sampai H. Okey, dah ready belum? Alamak. Kejap cikgu ada nampak nama yang cikgu tidak kenali. Okey, ada apa soalan sebelum kita mulakan? Okey, clear? Okey. Okey, clear. Cikgu nak tahu Yusof Akil. Siapa? Akila. Tak dengar? Atira. Okey, dan seterusnya. Okey, tak ada. Lupa cikgu nak beritahu. Untuk naik cuti nanti cikgu akan keluarkan TP tau, tahap pengusahaan awak. Jadi kalau saya kata dalam masa cuti ni ada latihan yang awak belum hantar, awak kena hantar tau. Masukkan dekat dalam channel Telegram yang awak tertinggal tu. Habiskan kat situ. Okey, kita akan mulakan. Okey, soalan yang A. Kita baca soalan dia. Sebotol air berisi padu. Iqbal baru masuk. Waktu panjang saya. Kenapa suara saya berdouble? Okey, sekejap Saya tutup. Okey, test. Depan. 1. Double lagi. Kita tak apa. Okey. Sebotol air berisi padu 1 liter mempunyai jisim kira-kira 1 kg. Okey, awak perhatikan kat sini dia ada sebut padu. Maknanya kalau dalam matematik dia dalam tajuk isi padu. Kemudian dia ada sebut jisim, iaitu dalam tajuk berat lah ataupun jisim. Okey, dia campur. Jadi matematik ni dia tak semestinya dalam satu tajuk je. Dia ada dalam kombinasi 1, 2 ataupun beberapa tajuk. Tu yang istimewanya soalan masalah harian. Dia masuk
Masuk dalam tajuk-tajuk yang pelbagai. Okay. Okay, boleh nampak ni? Okay, boleh? Boleh Okay. Jadi sekarang ni dia kata ada dalam tajuk isi padu, ada dalam tajuk jisim. Sekarang soalannya apa? Hitung jisim. Dia kata cari jisim, cari jisim. Jadi jisim ni kita letak sebelah kanan yang kiri ni kita letakkan isi padu. Jadi kita letakkan kedudukan yang betul lah. Dia nak dalam gram. Tengok ada perubahan unit tak? Ada penukaran unit tak? Jadi kalau ada penukaran unit, buat penukaran unit. Air di dalam jug yang ditunjukkan jika separuh. Okey, ni barulah arahan dia. Jika separuh. Separuh daripada isi padu air itu telah diminum. Maknanya separuh je minum. Separuh maksudnya 1/2. Okey, jadi kat sini apa yang perlu kita buat? Kita buat penukaran unit terlebih dahulu. Okey, jadi ini letak bawah sikit. Penukaran unitnya ialah 1 liter. Okey. 1 liter sama dengan dia tak ambil 1 liter tapi dia ambil gram. Okey, jadi kat sini liter kita tak nak. Kita ambil 1 gram. 1 kilogram. 1 kg sama dengan 1000 G. Okey. Lepas tu barulah kita ambil 1 liter sama dengan 1000 ml. Tu penukaran unit yang mesti awak buat dulu sebelum awak selesaikan soalan. Sebab kat sini dia ada nyatakan dalam G, tapi dalam soalan dia bagi dalam L, kan? Jadi dalam kg. Jadi dia tak sama. Jadi ada penukaran unit kat situ. Jadi pertama sekali kita buat penukaran unit. Okey, dah selesai penukaran unit. Jadi apa yang dia nak? Okey, jadi kita gunakan kaedah yang biasa kita gunakan, yang guna anak panah tu. Okey, guna yang anak panah ni kalau misalnya kita awak tak biasa, nama dia ialah kaedah unitari. Okey, kaedah unitari. Okey, juga merupakan salah satu daripada langkah penyelesaian dalam penyelesaian matematik. Kaedah unitari. Okey. Jadi isi padu dia 1 liter. Air ni isi padu dia 1 liter. Okey, kita tuliskan 1 liter, kita dah buat conversion tadi. Okey. Boleh juga 1000 ml kita tulis. Sebab kita dah buat penukaran unit. 1000 ml. Di mana jisimnya 1000 G. Nampak? Kita dah buat penukaran unit. Okey, tadi dia kata minum separuh. Minum separuh ni maksudnya bahagi 2. Kan? Minum separuh. Jadi sini kita tulis bahagi 2. Okey, kita buat dalam bentuk ayat matematik macam ni. Tapi sebenarnya dia dalam bentuk ayat matematik. Tapi disebabkan kita nak menyelesaikan menggunakan kaedah yang tadi, di mana sebelah kiri ni kalau bagi 2, sebelah kanan ni pun kita bagi 2. Sini anda panah. Okey. Jadi 1000 ni dia minum separuh. Jadi separuh airnya tinggal 500 ml. Okey. Yang sini beratnya 500 G. Jadi dia dah minum separuh. Soalan dia berapa, hitung jisim dalam gram. Okey, hitung jisim dalam gram. Awak nampak tak kita telah menjawab soalan? Jadi hitung jisim dalam gram. Berapa gram berat air? Sekejap hello, Assalamualaikum cikgu. Kenapa cikgu?
Oh, okey. Oh, okey okey okey. Sekejap saya tengah ngajar, jadi saya berhentikan sekejap mengajar ni, nanti saya bagi sekarang. Okey. Okey. Ha. Uh, tadi awak sebelum masuk, kehadiran boleh masuk ke tidak? Tak boleh masuk Oh, alah sianya. Kejap cikgu tengokkan. Ada orang? Ada orang bagi link. Oh, tak boleh masuk Sekejap cikgu cuba. Kenapa tak boleh masuk? Boleh juga. Okey, tapi tak apa. Suali boleh pula masuk. Pukul 10.23. 10.23. Sekarang dah pukul 11. Baru masuk. Okey dek. Okey, tapi tak apalah. Dia orang untuk JJ ada masalah. Okey, itu dah boleh masuk lah. Dah boleh lah. Okey. Tak tahu pasal apa dia orang kata tak boleh pelik juga. Tapi ini dah nampak dah boleh dah ni. 14 hari pun 14 hari kan dah banyak tu. Tak ada masalah pun. Start daripada pukul 8 8.30. Okey. Kita teruskan. Okey, tadi awak nampak tak? Yang ini dia dah menjawab soalan. Jadi senang menggunakan kaedah ini tadi. Okey. Setakat ni ini saja penerangan untuk A. Okey, kita pergi kepada B. Okey, soalan B ni pun sebenarnya senang ni. Boleh jawab tak? Secara purata, kuku jari tumbuh 0.1 mm dalam masa sehari. Berapakah panjang dalam cm? Okey, dia nak panjang dalam cm. Kuku yang tumbuh dalam tempoh seminggu. Nampak ni? Tu ada seminggu, tu ada sehari. Jadi kat sini mesti ada melibatkan penukaran unit. Jadi penukaran unit dia ialah 1 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Okey, jadi boleh jawab tak soalan ni? Kacang gila ni. Boleh? Cuba jawab saya tulis kat sini, cuba selesaikan Cuba selesaikan. Sebelum saya serahkan pada awak ni, ada nak tanya apa-apa tak? Boleh jawab ke tidak? Sonyap aja. Boleh Niza Okey, yang lain tak respon saya tak tahu ni. Suhaili respon, Niza respon. Yang lain ni saya tak tahu ni. Siapakah di belakang itu? Okey. Jadi kita teruskan kepada soalan C. Okey, soalan C. Raja A menunjukkan isi padu asal air di dalam sebuah silinder penyukat. Raja B pula menunjukkan peningkatan isi padu air itu apabila
2 biji guli dimasukkan. Oh, 2 biji guli masuk, air dia meningkat. Okey, betul ni nampak meningkat. Jumlah jisim guli. Jisim ni berat, yang dimasukkan itu ialah 10 gram. Berapakah aras air jika 50 gram guli dimasukkan ke dalam silinder penyukat? Okey, dia nak kita highlightkan apa kehendak soalan. Berapakah bacaan air? Paras air. Pada akhir jawapan kita mesti bagi tahu berapa bacaan paras air. Jadi bacaan paras air, okey. Mana kat sini isi padu lah, kan? Bacaan air dalam unit isi padu cair. Okey, jadi last kita gunakan kaedah unitary. Last dia nak isi padu cair. Isi padu sudahlah, isi padu. Okey, dia bandingkan dengan unit apa ni? Menunjukkan 2 biji guli. Okey, 2 biji guli itu pun satu unit juga. Jisim. Nampak ni. Jisim guli yang dimasukkan ialah 10 gram. Okey, jadi unit yang kedua digunakan ialah jisim. Okey. Apa jisim dia? 10 gram. Okey. Dan juga unit yang digunakan juga ialah guli sebanyak 2 biji guli, jisim 10 gram. Isi padu air dia berapa? Isi padu air dia, okey, dia tak nyatakan. Jadi bila dia masukkan 2 biji guli ni, awak tengok, okey, baca dekat silinder penyukat ni, yang ni 200, tulis kat bawah bika tu 200 ml. Yang ni 200 berapa ni? Ni 200, 300, jadi ni 250, tengah-tengah 250 ml. Jadi dia masukkan ni, okey, buat pengiraan dekat sebelah kanan. Pengiraan ni jangan padam. 250 ml tolakkan 200 ml menghasilkan 50 ml. Okey, jadi kat sini isi padu tu 2 biji guli tu ialah 50 ml. Okey. Jadi dia kata bacaan paras air jika 50 gram. Okey, kat sinilah kita gunakan kaedah uni tadi. Okey, sekarang yang ni 10 gram untuk 2 biji. Jadi dia nak 50 gram. Okey, 50 gram, cuba awak andaikan 10 ni nak darabkan berapa? Dapat berapa ni? Dapat 50. Darab. Okey, saya gunakan pen warna lain. Darab berapa? Darab 5, betul? Dapatlah 50 gram. Betul tak? Okey. Jadi sepadan dengan 50 gram ni, di sini pun kita kena darabkan dengan 5. Okey. Jadi 5 darab 5 25. 250 ml. Dan di sini pun darab dengan 5. Kalau misalnya kita nak tahu berapa biji guli, 10 biji guli. Jadi kalau kita masukkan 50 gram guli, okey, isi padu air ni akan bertambah 250 ml. Okey, jadi yang ini bukan jawapan dia tau. Yang ini ialah peningkatan dia. Peningkatan lagi 250 ml. Jadi bila dah selesai yang ni, ada satu lagi langkah pengiraan. Yang ni saya letak atas bagi tak bercampur. Okey, yang ni saya letak atas. Okey, jadi satu lagi langkah pengiraan dia apa? Jadi di sini 250 ml. 250 ml. Okey, jadi dia naik sebanyak berapa? 250 ml kan? Okey. Kat sini untuk kita jangan ambil 250 ml. Kita ambil 200 ml. Pasal apa kita ambil 200 ml? Sebab ketika ini guli belum dimasukkan. Ini guli dah dimasukkan, yang kita gunakan untuk mencari beza 200 dengan 250 ni 50 yang kita nak cari kat sini. Jadi bila dia kata berat tu, berat guli tu 50 gram. Jadi isi padu air yang naik ialah sebanyak 250. Jadi kita ambil daripada yang asal lah. Jadi itu yang kita ambil 200 ml. Jadi 200 ml tambahkan dengan
250 ml. Okey, jadi isi bacaan paras air setelah dimasukkan tu menjadi 450 ml. Ini jawapan dia. Okey. Sebab dia tanya berapakah bacaan paras air pada silinder penyukat A kan. Jadi kita telah menjawab, iaitu 450 ml. Okey. Ini soalan C. Okey. Pergi kepada soalan D. Okey, kita ada berapa lama lagi? Okey, ada setengah jam lagi Okey. Cikgu Goh, okey. Kita highlightkan. Cikgu Goh memandu daripada KL ke Port Dickson. Okey, bila macam ni kita gunakan garis nombor terlebih dahulu. Okey, garis nombor ni okey, daripada KL kita buat titik besar ataupun penanda, buat macam ni. Lepas tu dia pergi mana? Dia berhenti di PD. Kita buat singkatan. Ini dalam langkah kerja kertas 2 pun awak boleh buat dalam bentuk macam ni. Okey, Cikgu Goh memandu daripada KL ke PD menggunakan 6 liter petrol. 6 liter petrol. Okey, jadi kita tulis 6 liter kat situ antara KL dengan PD. Berapakah isi padu dalam liter petrol yang digunakan jika memandu kereta yang sama dari KL ke Bukit Kayu Hitam? Okey, ada lagi satu. Oh, ni kita tak masukkan ni. Sepatutnya kita masukkan yang atas dulu. Kita tak baca yang atas ni. Jadual ni tak baca. Jadi kita kena baca di atas. Jadual menunjukkan jarak daripada KL ke dua destinasi. KLPD. Oh, kita tuliskan dia punya jarak dia kat sini. Okey, saya gunakan pen lain lah. Warna merah. Okey, jadi jaraknya ialah 90 km. Okey, lepas tu yang kedua kita lukiskan daripada KL. Nampak dia lebih jauh tu. Okey. Okey, letak macam ni. Yang ni KL sama ke BKH. Okey, BKH. Apa maksud BKH? Bukit Kayu Hitam. Okey, ada dua jarak dia bagi kat sini. Jadi yang kat sini kita tuliskan 510 km. 510 km. Okay, jadi ada dua jarak. Barulah kita masukkan yang tadi ni, iaitu daripada KL ke PD dia menggunakan satu lagi unit, iaitu 6 liter. Kalau bila nampak ada beberapa unit ni, confirm kita pakai guna kaedah unitary. Okey, jadi kaedah unitary, okey, saya bagikan kepada dua bahagian. Okey, jadi kita tengok apa yang last sekali yang diminta. Berapakah isi padu dalam liter? Nampak ni, isi padu air last. Jadi isi padu air ni mesti sebelah paling kanan. Okey, paling kanan, iaitu sini isi padu. Isi padu. Okey, dia nak dalam liter. Jadi bila dalam liter tak ada penukaran unit. Jadi unit apa yang digunakan selain daripada isi padu? Okey, apa dia? Unit KM. KM dalam tajuk apa? Dalam tajuk panjang. Tapi unit yang digunakan di sini ialah jarak. Jarak. Jarak iaitu dalam KM. Okey, jadi kita masukkan unit unitary yang kita gunakan. Okey, jarak 90 km. 90 km. Okey. Isi padu cecair yang digunakan ialah 6 liter. Okey, 6 liter. Jadi soalannya dia nak memandu kereta yang sama dari KL ke Bukit Kayu Hitam. Bermakna dia nak jarak. Macam mana pula dengan jarak 510 km? Berapa liter? Tu maksud dia. Jadi sini menjadi persoalan. Inilah jawapan yang perlu kita cari di bahagian berapakah isi padu petrol untuk jarak 510 km. Ini unitary dia. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey, kalau ikutkan kita nak cari soalan ini, kalau kaedah yang biasa, kita gunakan kaedah biasa, kita akan membahagikan 90 ni kita bagikan kepada 6. Okey, kita cuba dulu. Saya nak nampak awak nampak. Saya nak awak nampak.
6 kali 1 6. Sebab apa kita bahagikan 90 km ni dengan 6? Supaya kita nak cari nilai untuk petrol bagi 1 kilometer. Okey. Jadi 1 kilometer berapa liter? Jadi bila kita bahagi ni, kita dapatlah untuk 1 kilometer. Lepas tu bila dah dapat 1 kilometer ni, kita darabkanlah dengan 510, barulah kita dapat total dia. Tapi awak perhatikan, apabila kita bahagikan okay, yang ni tak ada dalam nota tau. Sebab tu bagus awak masuk dalam Google Meet. Kita cuba bagikan 6 darab 1 6, tolak 9 tolak 6 3. Okey. 9 kali 6 3. 9 tolak 6 3. Betul 6 kali 1 6 3. 6 kali 5 30. 6 kali 5 30. Okay, kenapa 90? Oh, dia terbalik. Bukan 90 bagi 6. Bukan 90 bagi 6. 6 bahagi 90. 6 bahagi 90. 90. 6 bahagi 90. Oh, dia berulang banyak kali Dania? Cikgu tak tahu kenapa dia berulang banyak kali. Padahal cikgu dah buka satu je ni. Jangan cikgu cek kenapa, apa masalah dia. Tak ada masalah. Okey. Okey, tadi 6 bagi 90. Jadi kalau orang tengok macam mana ni 6 nak bagi 90, kan dia jadi rumit kan. Jadi kita gunakan kaedah yang Sifi. Kaedah Sifi. Sifi, nampak nombor kat sini 9 6. Okey, 9 dengan 6. Okey, kat sini kita guna kaedah cuba jaya pula. Okey, maknanya kalau Sifi 9, Sifi 90 lah. Sifi 90, 9, 29, 18, 0, 27, 0, 9 kali 4, 36, 360, masih belum mencapai 510. Okey, kenapa saya buat macam ni? Sebab saya nak gambarkan awak 90 km ni kita dah tahu 1 liter. Kalau ni 2 liter. Kalau ni 3 liter. Kalau ni 4 liter. Okey, lepas 9 kali 4, 36, 9 kali 5, 45. Okey, masih boleh lagi. Mana dia dah pakai 5 liter. 9 kali 6, 54. Okey, 9 kali 6 dah tak boleh. 9 kali 6, 54. Okey, 54, 540 ni dah lebih daripada 510, betul? Okey, jadi kita ambil yang ni. Okey, kita ambil yang ni. Okey, satu lagi betul lazim yang perlu awak buat. Okey, 510 km tolakkan dengan 450 km. Jadi kat sini dah pakai 5 liter. Dah pakai 5 liter. Okey, jadi kaedah ni tadi ni kita jangan tulis 510 kat sini. Okey, kita tulis di bawah dia dulu. Okey, jadi 450 kilometer menggunakan berapa liter tu? Sorry, ni bukan 1 ni 6. Dia berganda. 90 km dia pakai 6. Okey, ni gandakan 12. Sifir 6 lah. 6 kali 3 18. 6 kali 4 24. 6 kali 5 30. Okey, jadi kat sini 450 km 30 liter. Okey, jadi bila sampai 450 km, kita belum sampai lagi 510 km. Okey, jadi kita tengok berapa beza lagi yang kita belum tolak. 1 tolak 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey, tinggal 60 km belum masuk lagi. Okey, macam mana kita nak cari 90 km? Okey, yang ini kita naikkan ke atas lagi. Maksudnya pengiraannya ni, okey, kita boleh kembangkan lagi. Okey, 90 ni kalau awak perasan,
90 ni kita boleh pecahkan kepada 3. 90 bagi 3. 90 bagi 3 berapa? 90 bagi 3. 90 bagi 3 sama dengan 30. Betul? 30, 60, 90. Betul? Okay, itu 90. Maknanya kalau kita bahagikan kepada 3, kalau 60, maknanya ni kita bahagikan dengan 3. 6 bagi 3, 2. Jadi sini 4. Lepas tu 30 km, okey. Dapat 6 bagi 3, 2 liter. Okey, tadi kat sini kita kurang 60 km, betul? Okey, tadi kat sini kita masukkan dalam jawapan unit tadi kita 60 km sama dengan berapa? 2 liter ke 4 liter? 60 km 4 liter Jadi 4 liter. Okey, 4 liter. Okey, sekarang ni bila kita totalkan kita dah dapat, okey, kita tambahkan kaedah unit tadi, ini dah dapat 510 km. Okey. Yang sini pun kena tambah. Jadi maknanya 34 liter ni jawapan dia. Okey. 34 liter untuk jarak perjalanan 510 kilometer. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu rasa cikgu bagi 4 soalan je lah. Siapa yang nak lebih, dia boleh personal dengan cikgu untuk E, F, G, H, I dan J. Okey, jadi 4 saja untuk cikgu bagi hari ni. Dan 4 soalan ni nanti awak masukkan penyelesaian dia dalam Telegram kita. Masukkan dekat nama masing-masing. Jadi cikgu terpaksa habiskan awal. Jadi selebihnya awak boleh buat latihan ni dan hantar. Dan boleh juga hantar latihan-latihan lepas. Sebab saya nak membantu pihak sekolah ada sedikit bantuan yang mereka perlukan. Jadi cikgu terpaksa keluar awal. Jadi ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri kita punya PDP pada hari ni? Tak ada Okey, jadi senang je bendanya 4 soalan. Jadi terus buat, jangan tangguh-tangguh. Nanti nak masuk pukul 11 mata pelajaran lain. Jadi itu saja. Jadi kita akan jumpa lagi selepas naik cuti. Dalam masa cuti kalau ada masalah apa-apa nak bincang dengan cikgu, boleh personal message dengan cikgu. Jangan senyap saja seorang pelajar yang cemerlang ataupun kita nampak dia cemerlang, dia ada ciri-ciri cemerlang. Dia ada apa ciri-ciri cemerlang? Dia rajin bertanya, dia rajin membuat rujukan dengan guru, rajin membuat latihan. Itu adalah ciri-ciri cemerlang. Jadi kalau kamu ada ciri-ciri yang cemerlang, okey, tunjukkan yang kamu ada ciri-ciri cemerlang. Jadi jangan lupa naik daripada cuti nanti cikgu akan keluarkan TP. Bagi mereka yang memang tak pernah nampak langsung, cikgu terpaksa bagi TP 1. Cikgu terpaksa bagi TP 1. Ni termasuk juga yang masuk dekat Google Meet tapi tidak ada latihan pun, cikgu akan turunkan dia punya TP. Padahal latihan tu cikgu dah guidance satu-satu. Jadi harap dalam masa cuti ni awak dapat hantar latihan dalam channel Telegram tu. Mana nama-nama yang kosong tu, kawan awak tu perlu masuk. Okey. Jadi sekian saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.